Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini 22 Jun 2021 hari Selasa, insya-Allah Jawi Special Talk akan membawakan satu diskusi yang bertajuk LGBT bimbing atau boikot. Jadi LGBT ini adalah satu isu daripada sekian lama, seingat saya semenjak tahun 2009 sehinggalah pada hari ini pelbagai isu yang menarik dan pelbagai pandangan yang telah ada di kalangan warganet dan juga di kalangan masyarakat kita. Jadi pada pagi ini saya membawakan sahabat saya Dr. Izzuan bin Muhammad Yusof daripada bahagian keluarga sosial dan komuniti untuk sama-sama berkongsi berkenaan isu-isu semasa berkaitan LGBT dan bagaimana kita sebagai masyarakat untuk menanganinya ataupun bagaimana kita untuk sama-sama membantu bagi mengekang gejala ataupun permasalahan LGBT ini. Jadi terlebih dahulu saya memperkenalkan diri, saya Ustaz Ar-Rahman bin Awang daripada Jawi Putrajaya. Jadi program pada hari ini di bawah Jawi Special Talk anjuran cawangan penyelidikan Jawi Putrajaya, Doktor. Jadi program pada hari ini akan bersara langsung melalui Facebook Jawi Putrajaya dan juga Facebook Jawi maksudnya Jawi Ibu Pejabat, insya-Allah. Jadi saya mohon kepada warganet yang mempunyai soalan boleh ajukan di laman sosial Jawi, insya-Allah saya akan ambil dan saya akan terus bertanya kepada ahli panel pada pagi ini. Jadi kita terlewat lebih kurang 20 minit daripada rancangan awal. Saya mohon maaf kerana ada beberapa kekangan. Tapi alhamdulillah kita akan menggunakan masa yang ada ini untuk kita berkongsi pandangan antara warganet dan juga ahli panel, insya-Allah. Jadi kita terus pergi kepada soalan yang pertama, Doktor. Jadi seperti mana kita tahu LGBT ini dia ada pelaku dan ada satu kelompok lagi kita gelarkan sebagai gerakan. Boleh Doktor jelaskan bagaimana permulaan LGBT ini wujud di negara kita? Dipersilakan, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Amma ba'd. Terima kasih pada sahabat saya Tuan Moderator Ustaz Ar-Rahman Awang. Seterusnya barisan pegawai dan kaki tangan Jawi Putrajaya. Tidak lupa juga kepada sidang audien warganet yang dirahmati Allah sekalian. Baik, bila ditanya oleh Ustaz Ar-Rahman tadi tentang apa beza yang dikatakan mungkin pelaku dan juga gerakan LGBT. Baik, secara umumnya kalau boleh saya terangkan di awal ini, LGBT ini dia merujuk kepada beberapa terma, iaitulah L itu lesbian, seorang perempuan yang ada ketertarikan kepada perempuan yang lain. Kemudian G itu adalah merujuk kepada gay, iaitu seorang lelaki yang ada ketertarikan kepada lelaki yang lain. Jadi mudah kata lesbian dan gay ni mereka minat kepada yang sama jenis. Kemudian B, bisexual, adalah mereka yang ada ketertarikan kepada kedua-dua jantina. Kalau contohnya dia seorang lelaki, secara fitrahnya dia minat kepada wanita, tetapi pada waktu yang sama dia ada juga ketertarikan kepada lelaki yang sama jenis. Begitulah seorang perempuan. Baik. Yang keempat iaitulah T ataupun merujuk kepada transgender. Dalam istilah mudah kita faham seseorang yang merasa dirinya tidak selesa dengan
jantina ataupun fisiologi asal dia dilahirkan. Contoh, dia seorang lelaki, jantinanya jelas sebagai seorang lelaki, tapi dia merasakan nalurinya itu lebih dekat kepada seorang wanita. Begitu juga kalau dia seorang perempuan, dia merasakan dirinya lebih dekat dengan seorang lelaki. Jadi dalam istilah psikiatris, berdasarkan yang dalam kamus mereka menyatakan sebagai dulunya gender identity disorder GID, tapi sekarang sudah dikenali dengan gender dysphoria. Manakala kalau di peringkat ICD-10 oleh WHO, maka dianggap mereka itu sebagai gender incongruence. Maknanya walaupun jantina mereka jelas, tapi perasaan naluri mereka berbeza dengan jantina asal mereka dilahirkan. Itulah yang disebutkan sebagai transgender. Okey. Bila kita sebut kepada pelaku dan gerakan, saya merumuskan daripada kajian PhD saya pada 2016, kalau kata LGBT ni, Ustaz Rahman ya, dan sedang audiens semua, ada kita boleh kategorikan kepada 3. Mereka yang kita anggap yang telah berhijrah, yang telah berubah, walaupun sebelum ni dia seorang gay atau lesbian ataupun transgender, tapi bila dia berubah itu dia kembali kepada fitrah. Jadi ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua yang kita anggap yang sedang bermujahadah, yang sedang struggle. Maknanya dia tahu perkara yang dia buat itu salah, bercanggah dengan agama, tetapi waktu yang sama dia sedang berusaha untuk menangani ketertarikan sesama jenis itu. Dan dalam hal inilah yang kita katakan pendekatan kita lebih kepada membimbing, menasihati mereka secara berterusan. Saya anggap kelompok pertama dan kedua ni, Ustaz Rahman, dalam negara kita ramai, tetapi yang seolah-olah nampak menguasai media adalah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga dinisbahkan sebagai kelompok mereka yang tegar. Mereka yang merasakan pelakuan LGBT ini sebagai suatu fitrah, suatu yang mereka alami dan perlu diteruskan sebagai gaya hidup. Jadi ini yang saya kategorikan dalam dapatan PhD saya pada 2016. Baik. Itu kalau kita rujuk kepada kelompok sebagai pelaku. Sebab itu saya katakan bila sebut isu LGBT ni, kita tak boleh letak dalam satu bakul. Kita kena identify mereka daripada golongan yang mana dan bagaimana pendekatan yang terbaik pada setiap golongan yang dikatakan tadi. Berbeza dengan gerakan ni, Ustaz Rahman dan juga sidang penonton, kita boleh anggap dia berbentuk worldwide. Maknanya di peringkat seluruh dunia. Sebab tu kita nampak ada simbol-simbol tertentu. Contohnya simbol dinisbahkan kepada warna pelangi. Jadi ada yang menggambarkan sebagai pelangi kempen ataupun rainbow. Jadi maknanya mereka menisbahkan kepelbagaian, diversity, sexuality mereka itu kepada warna-warna pelangi. Begitulah kepelbagaian yang ada pada mereka. Dan kalau kita lihat di setengah negara yang mengiktiraf LGBT ini, contohnya mungkin di US, di UK, di Holland, Belanda, mereka ke arah contoh yang pertama, membenarkan perkahwinan sesama jenis. Dan mereka menganggap hubungan sesama jenis itu adalah sesuatu yang dibenarkan. Kerana itulah dalam konteks negara kita, saya kira Ustaz Rahman, kita pernah ingat pada 2011 sudah ada cadangan untuk menganjurkan seksualiti merdeka. Apa saja kita punya seksualiti mesti diiktiraf dan mesti dihormati oleh orang lain. Sedangkan bagi kita seksualiti yang fitrah itu adalah ketertarikan kepada berlainan jantina. Kalau lelaki kepada perempuan, begitulah sebaliknya. Kerana kita tahu di antara pembinaan tamadun itu bermula dengan asas keluarga. Seorang ayah, seorang ibu, bila mereka berkahwin bersama, lahirlah anak ataupun zuriat keturunan. Maka itu akan melangsungkan ketamadunan dan peradaban sesebuah tempat dan negara. Tetapi kita bayangkan kalaulah yang dipromosikan itu perhubungan sesama jenis, jadi agaknya bagaimana kelangsungan zuriat ataupun procreation ini boleh berjalan. Jadi di sini saya kira Ustaz Rahman ya, sebagai mukadimah awal, memang ada beza apa yang dikatakan gerakan dan pelaku. Sebab ada di kalangan pelaku komuniti LGBT yang mereka tidak pun bersetuju dengan gerakan untuk mengiktiraf
hak mereka sebagai seorang LGBT mempamerkan ataupun mempromosi gaya hidup LGBT secara terbuka. Wallahu alam. Itu pandangan saya. Terima kasih doktor. Jadi jelaslah kepada kita bahawasanya LGBT ini bukannya isu kecil kerana ianya satu gerakan di peringkat antarabangsa. Jadi kita di setiap lapisan masyarakat perlu mengambil berat kerana ianya memberi kesan kepada generasi-generasi yang akan datang. Jadi boleh tak doktor berkongsi pada kita pada pagi ini apakah punca yang sebenarnya maksudnya yang menyebabkan kalau kata kita fokus kepada pelaku-pelaku LGBT ini. Jadi apakah punca yang sebenarnya yang menyebabkan mereka ini terjebak ataupun naluri mereka ini menjadi seorang LGBT? Adakah ia menjadi seorang maknyah itu ketika usianya 20 tahun ataupun ianya menjadi maknyah itu ketika usianya belasan tahun ataupun ketika kanak-kanak lagi? Boleh tak doktor berkongsi kepada kita pada pagi ini? Baik, terima kasih Sa'ad Rahman dan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Sebenarnya perbahasan tentang faktor kenapa seseorang itu terlibat dengan perlakuan LGBT sentiasa ada dua ufuk pandangan yang berbeza. Kalau pandangan yang mengatakan ini kerana secara semula jadi, mereka menisbahkan kepada genetik, kepada hormon dan sebagainya. Bahkan ada kajian-kajian misalnya oleh seorang bernama Simon Levy mengatakan otak seorang homoseksual itu lebih kecil berbanding otak seorang heteroseksual, orang yang normal. Tetapi kajian mereka itu juga tidak boleh divalidasi kerana ada unsur-unsur keraguan. Dan kalau kita lihat dalam satu kajian yang terbaru pada sekitar 2019 di Amerika Syarikat, setelah dibuat kajian kepada hampir 500,000 orang individu, maka didapati yang disebutkan dalam kajian itu sebagai findingnya, dapatannya, there is no gay gene. Tidak ada jin gay dalam mana-mana individu. Dan ini menggambarkan kepada kita seolah-olah apa yang disebut oleh Nabi SAW ketika lahirnya anak Adam itu, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah. So tidak ada lagi waktu itu anak yang kecil, bayi yang kecil itu keinginan songsang. Keinginan untuk menjadi seorang LGBT, keinginan untuk melakukan perkara-perkara seperti mungkin nak minum arak ataupun melakukan seks bebas. Kerana fitrah manusia ketika lahir itu bersih, suci. Jadi kita merumuskan berdasarkan pandangan-pandangan para kaunselor, psikologis, para psikiatris. Jadi mereka merumuskan di sana ada beberapa faktor yang dianggap sebagai nurture. Maknanya faktor itu datang ketika dalam proses pembesaran ataupun pertumbuhan seseorang. Misalnya, bagaimana cara dia diasuh ketika kecil. Kita faham Ustaz Rahman, usia contohnya antara 0 hingga 6 tahun itu antara kritikal sebagai seorang anak-anak ataupun kanak-kanak kecil. Jadi mereka ni lebih banyak absorb, iaitu menyerap apa yang mereka nampak dan observe, memerhati. Jadi apa saja tindakan yang kita paparkan kepada mereka, mereka mudah untuk meniru. Jadi dalam hal inilah Islam mengajar kepada kita contoh pada waktu tertentu ada 3 waktu yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Seorang anak mesti minta izin sebelum masuk bilik orang tua. Contohnya selepas waktu Isyak, selepas Zuhur dan sebelum subuh. Kerana apa? Ini waktu yang biasanya kalau pasangan suami isteri, ibu dan ayah, mereka mungkin berehat, salin pakaian ataupun bersama. Jadi kalau kita tidak pantap kali ini, kadang-kadang anak-anak ini memerhati dan mungkin mengintai apa yang dibuat oleh ibu dan ayah ketika dalam bilik utama tidur mereka itu. Kemudian contohnya yang biasa berlaku juga, seorang anak dibesarkan tidak mengikut jantina asal. Dia budak lelaki tapi dibelikan contohnya mungkin patung Barbie Ustaz Rahman, ataupun dipakaikan gaun kanak-kanak wanita. Jadi perkara itu akan mencetuskan kekeliruan identiti pada anak-anak ini. Jadi dia pun confused, aku ni budak lelaki ke budak perempuan. Kemudian mungkin kurang kasih sayang.
Sebab tu ada seorang pakar kaunselor, Tuan Haji Ushim, mungkin Ustaz Rahman pun kenal, di negara kita. Dia kata apa, kadang-kadang hari ni kita rasa kita dah bagi kasih sayang kepada anak-anak, tapi kadang-kadang tak cukup. Contohnya, bila anak kita cium tangan kita, kita sebagai mak ayah, kita balas balik. Kita mungkin cium balik ubun-ubun kepala dia atau dahi dia sebagai tanda kasih kita kepada dia. Kata dia tak cukup. Kena tambah satu lagi, iaitulah pelukan. Kerana pelukan ini akan merangsang hormon-hormon yang tertentu yang merasakan diri itu sangat dihargai. Jadi kita katakan ini yang kadang-kadang kurang dalam peringkat asuhan awal kanak-kanak. Jadi mereka merasakan kurang kasih sayang kerana tidak mendapat belayan daripada ibu dan ayah. Yang ketiga mungkin dalam konteks asuhan ini, overprotective. Ayah terlalu melindungi. Kalau awal tadi kadang-kadang tidak ada father figure, tidak ada watak ayah yang dominan dalam rumah tangga, jadi anak ni terlalu mengikut kepada ibu. Maka dalam konteks overprotective ni, kalau seorang anak perempuan biasanya lebih dilindungi berbanding anak lelaki. Jadi ada kes bila mana ayah terlalu melindungi anak perempuan ni, dia tak beri kebenaran anak perempuan bergaul dengan rakan-rakan lelaki. Sehinggalah menimbulkan kejutan budaya dan menimbulkan rasa tidak selesa, dan akhirnya mereka lebih cenderung kepada rakan-rakan perempuan yang sama jenis. Dan tidak mustahil waktu itu sudah memutikkan rasa-rasa, perasaan, hubungan, kasih sayang dan menjadi couple ataupun partner pada satu hari nanti. Kemudian yang kedua, yang disebutkan juga sebagai pengalaman hitam diperlakukan secara seksual. Saya katakan Ustaz Rahman, kadang-kadang ada di kalangan rakan-rakan komuniti ini, mereka menjadi mangsa. Mangsa diliwat, mangsa dirogol, dipaksa melakukan oral sex misalnya. Jadi menyebabkan mereka trauma. Dalam istilah psikologi disebut sebagai pain and pleasure. Bila seseorang itu diperlakukan secara seksual, ada dua elemen ni. Mana rasa seronok dan juga rasa sakit. Jadi ada yang merasakan dia boleh menghilangkan ingatan dia kepada pain, kesakitan itu, tapi yang masih kekal pada diri adalah pleasure, nikmat, keseronokan. Jadi dia mula mencari. Akhirnya kalau dulu dia pernah diliwat oleh abang-abang, senior mungkin di sekolah sebagainya, pada satu ketika nanti circle itu beralih, dia pula menjadi pelaku pemangsa kepada adik-adik senior, adik-adik junior. Kenapa? Dia masih merasakan pleasure yang traumatik ataupun yang berkesan, yang mengesankan dalam diri dia. Yang ketiga yang disebut sebagai biasa dibuli atau diejek. Kalau kita tengok Ustaz Rahman, kadang-kadang ada kawan-kawan kita lelaki lembut di sekolah dulu. Rupa-rupanya bila buli mental, emosi ni lebih dahsyat daripada buli fizikal. Kalau buli fizikal kena tumbuk, kena sepak, kita lebam, berdarah mungkin. Tetapi kalau buli mental ni, dia mencederakan emosi. Jadi kalau ada kawan-kawan lelaki lembut ni, kadang-kadang dia tak ada tendensi, kecenderungan pun nak jadi maknya ataupun kita sebut sebagai gay. Tapi oleh kerana hari-hari diejek oleh kawan-kawan dengan sotong, macam-macam lah istilah hari ni Ustaz Ulman, ada panggil donat, ada panggil strawberry, macam-macam istilah. Jadi kita kata benda tu membekas dalam diri orang yang diejek. Akhirnya dia mengatakan, dah kalau macam tu aku kena ejek, biar aku jadi sotong betul-betul. Ini pun antara faktor juga dikatakan oleh para kaunselor dan para pengkaji. Yang keempat, mungkin kerana pornografi. Pornografi ini pada asalnya mungkin mereka melihat pasangan-pasangan yang berlainan jantina. Tapi oleh kerana biasalah sifat curiosity, sifat explore, sifat ingin tahu lebih mendalam, mereka cuba buka kepada hubungan-hubungan yang sejenis. Maka di situ juga mungkin akan merangsang mereka untuk mencuba. Dan yang kelima adalah environment ataupun persekitaran. Ada seorang pengkit berjumpa dengan saya, dia berkongsi, dia kata, Ustaz, saya tidak pernah ada ketertarikan kepada pasangan sejenis, maknanya kawan-kawan perempuan. Tapi bila saya tengok hari ini ramai couple-couple yang sejenis, saya tengok kawan lelaki ada yang same sex couple, maknanya gay lah, lelaki dengan lelaki. Yang kawan-kawan perempuan pula sama-sama jenis juga, perempuan dengan perempuan. Jadi saya nak cuba. Nah, kalau orang Kelantan kata Ustaz Rahman, acu cuba try test. Cuba lagi, try lagi, test lagi. Jadi bila dia nak mencuba tu rupa-rupanya, perkara ni jangan cuba, tak boleh cuba. Sebab once kita mula untuk cuba dan masuk ke dalam alam ini, untuk keluar balik tidak mudah. Kerana dia melibatkan perasaan, emosi,
Sebab tu saya ingat Ustaz Rahman, dalam satu pembentangan oleh seorang pakar, ketika usia kita 13 hingga 15 tahun dipanggil kita memiliki transient homosexuality. Maknanya kecenderungan untuk minat kepada sesama jenis pada usia tersebut, 13 hingga 15 tahun. Jadi dia bergantung kepada kita sejauh mana kita boleh suppress ataupun mengawal ataupun kita mengikut melayan perasaan itu. Jadi kita fahamlah, kalau kata lelaki dengan lelaki, dia lebih kepada sentuhan fizikal. Sebab tu mereka melibatkan perlakuan liwat, seks melalui dubur. Tetapi kalau kata lesbian, dia lebih kepada tarikan emosi, emosional. Jadi kalau contoh seorang kakak senior dengan adik perempuan yang junior, so kalau mereka dah berkapal tu dah dianggap macam suami isteri. Dia berbeza dengan kalau kata gay ni yang istilahnya sebagai one night stand. Mereka tidak ada komitmen. Kalau mereka berjumpa mengikut apps tertentu itu dalam apps Google Play Store misalnya atau App Store, so bila mereka berjanji temu untuk berjumpa, melakukan hubungan sejenis, selepas itu mereka boleh berpisah. Maknanya tak ada komitmen. Dia berbeza dengan lesbian, lebih kepada tarikan emosional. Jadi itulah yang saya boleh gambarkan bila kita cerita tentang faktor-faktor kenapa seorang itu boleh terjebak dengan perlakuan LGBT. Terima kasih Ustaz Rahman. Okay, terima kasih doktor. Jadi betul di kalangan warganet sekiranya ada soalan-soalan ataupun pengalaman berjumpa ataupun pernah ada anak maknyah ke ataupun seorang gay ke, boleh berkongsi di ruangan chit-chat Facebook kita. Jadi seperti tajuk bimbing ataupun boikot doktor, jadi pengalaman doktor lah kan di mengendalikan kes-kes LGBT ini. Setakat yang kita tahu ada agensi-agensi agama sebagai contoh MAIS ataupun JAKIM, JAWI yang membimbing pelaku-pelaku LGBT ini sehingga kan dialokatkan dana zakat bagi golongan-golongan ini. Jadi adakah golongan ini perlu kita boikot ataupun kita tolak ke tepi, biarlah ini masalah dia, bukan masalah masyarakat. Macam mana doktor kalau kata agensi agama ini sanggup mengeluarkan sejumlah dana zakat bagi membantu memulihkan LGBT ini daripada terus kekal bergelumar dengan dosa, dan ada inisiatif daripada agensi agama untuk menarik mereka ini keluar daripada alam LGBT ini. Apa pandangan doktor? Baik, terima kasih pada Ustaz Rahman, sidang penonton dirahmati Allah sekalian. Saya kira dalam isu kita mendekati kumpulan ataupun komuniti LGBT, maka kita mesti jelas apa pendekatan dan apa prinsip yang kita pegang bila bersama dengan mereka. Yang asasnya kita boleh katakan, kita tidak bersetuju dengan perlakuan LGBT itu. Kerana ia sabit daripada Quran dan hadis, maknanya perlakuan itu dilarang dalam agama. Tetapi pada waktu yang sama, Islam ini sebagai agama dakwah, maka Islam mengajar kita untuk mendekati mereka, membimbing mereka yang terlibat dengan perlakuan tersebut. Maknanya, dengan kata lain, tidak menafikan hak pelaku itu untuk dibimbing dan dinasihati agar mereka boleh menjalani kehidupan yang lebih sejahtera, lebih baik, yang selari dengan tuntutan syariat. Jadi saya katakan Ustaz Rahman, apa yang dimulakan contoh oleh bahagian pemulihan Ar-Riqab MAIS, Majlis Agama Islam Selangor. Mereka sudah memperuntukkan daripada asnaf yang 8 yang boleh mendapat zakat itu, antaranya asnaf Ar-Riqab. Jadi Ar-Riqab ini secara asalnya kita faham mereka yang menjadi hamba sahaya ataupun hamba pada satu ketika dahulu. Tapi hari ini sudah diberikan pandangan yang lebih terkini ataupun yang sesuai dengan zaman kita, iaitu mereka yang terbelenggu dengan hawa nafsu. Jadi yang menjurus kepada perlakuan-perlakuan isu masalah sosial. Jadi dalam
contohnya fatwa Mufti Negeri Selangor ketika itu 2012 menyatakan ada 10 golongan yang boleh diberikan zakat di bawah asnaf ar-riqab untuk membantu mereka kembali kepada fitrah ataupun meninggalkan pelakuan yang telah mereka lakukan itu. Antaranya pelacur, antaranya yang dikatakan penagih dadah, antaranya LGBT sendiri. Jadi saya katakan ini di antara alternatif ataupun pendekatan untuk membimbing mereka meninggalkan pelakuan yang telah sebati dengan kehidupan mereka. Okey, itu yang pertama kita kena faham. Kemudian yang kedua, bila kita mendekati mereka, maksudnya bagi saya, kita tetap mengingatkan mereka. Sebab tu di JAKIM misalnya, kita ada program Mukhayyam. Saya ingat Ustaz Rahman juga pernah ada pengalaman bersama dengan mantan pengarah bahagian keluarga sosial komiti JAKIM, ada Ustaz Zakwan dan juga rakan kita yang lain, Ustaz Nizam, Ustaz Saiful Azhar, yang mana pengalaman kita dalam program Mukhayyam ini, kita bermula dengan outreach, maknanya pergi berjumpa, bertemu seru dengan rakan-rakan komuniti di lorong-lorong terlebih dahulu. Ini dibuat sekitar tahun 2011. Dan kita pun dibantu oleh rakan-rakan strategik kita, antaranya Ustaz Hanafiah Abdul Malik yang banyak pengalaman dalam mengandalkan isu sosial. Jadi kita bayangkan waktu itu dengan mengajak mereka ke program kita tanpa ada paksaan, kita bantu menyediakan segala kemudahan, tempat tinggal, makan minum selama 3 hari 2 malam dan mereka datang mendengar pengisian. Jadi sehingga hari ini Ustaz Rahman dah 2021. Saya kira program ini masih relevan untuk mendekati komuniti LGBT dalam usaha kita membimbing mereka. Bahkan hari ini, walaupun atas segala tomahan momokan oleh kumpulan-kumpulan tertentu yang mengatakan program Mukhayyam ini dianggap sebagai correction terapi ataupun sebagai state sponsored violence, ada unsur keganasan, kita boleh nafikan dengan wujudnya 12 NGO komuniti hijrah LGBT. Yang mereka ni merupakan bekas peserta Mukhayyam dan mereka kembali kepada komuniti untuk membimbing balik dengan program-program susulan seperti usrah, seperti kelas Al-Quran, seperti kuliah ilmu dan sebagainya. Jadi bagi saya Ustaz Rahman, dalam hal kita mendekati golongan LGBT ini, kita kena jelas apa prinsip kita dan kita tak boleh meminggirkan mereka dalam usaha untuk kita mengajak mereka kenal agama dan kembali kepada Tuhan supaya mereka menjalani kehidupan yang lebih baik. Itu pandangan saya, Ustaz Rahman. Terima kasih Doktor. Jadi saya nak tanyalah di kalangan pengapa warganet, kalau kata ketika di luar sana lah, masih kata ketika menggunakan tandas awam, adakah pernah tak serempak dengan maknyah yang menggunakan tandas awam? Jadi sebelum ini saya pernah bertanya juga kepada inilah beberapa orang maknyah, kalau kata sekiranya kamu nak menggunakan tandas mana yang lebih selesa bagi kamu? Dia menjawab, saya lebih selesa menggunakan tandas wanita berbanding dengan tandas lelaki. Okey, jadi seperti mana yang kita tahu bahawa maknyah tu ianya adalah seorang lelaki. Jadi bagaimanakah wanita-wanita di luar sana merasa selamat ataupun tidak sekiranya maknyah menggunakan tandas wanita? Jadi kalau kita tengok pada hari ini ada satu NGO cuba untuk membuat kajian berkenaan jantina ketiga, gender ketiga. Adakah isu tandas itu kesan daripada kajian jantina ketiga itu nanti? Kalau kata benar kajian itu dibuat, akan memberi efeknya seperti misalnya akan wujud tandas lelaki, tandas wanita dan satu lagi tandas bagi gender yang ketiga. Apa pandangan Doktor? Baik, terima kasih kepada Ustaz Ar-Rahman dan sidang penonton dirahmati Allah sekalian. Saya kira hasrat pihak berkenaan yang bercadang untuk mengadakan kajian tentang gender ketiga. Jadi dalam konteks negara kita ni Ustaz Ar-Rahman, kita faham termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan
yang dikatakan merujuk kepada jantina itu, dia akan terangkum di dalamnya lelaki dan perempuan. Dan ini selaras dengan fitrah kehidupan kita seorang manusia, bahkan sebagaimana yang Allah sebut dalam surah Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, ila akhir ayat, sadaqallahul azim. Wahai umat manusia, kami jadikan kamu dari jenis lelaki dan jenis perempuan. Maknanya dari sudut umumnya, jantina itu hanya ada lelaki dan perempuan. Kalau ada pun yang ketiga yang dianggap sebagai yang agak istimewa sedikit, disebut sebagai khunsa, iaitu yang memiliki dua alat kelamin. Walau bagaimanapun, khunsa ini pun ketika sudah sampai usia tertentu, misalnya akil balik, mereka kena menentukan apa jantina yang lebih dekat dengan mereka. Dengan kata lain, tetap jantina itu hanya ada dua. Baik Ustaz Rahman, kita bincang kenapa jantina ni penting dalam kehidupan. Sebab dalam perkahwinan, misalnya mengikut hukum syarak, mesti berlaku di antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Jadi kalau yang mahram, lelaki perempuan pun tak boleh kahwin juga, Sakman. Contohnya ayah nak kahwin dengan anak perempuan, tak boleh. Ibu nak kahwin dengan anak lelaki kandung, tak boleh. Apa lagi lelaki nak kahwin dengan lelaki, perempuan nak kahwin dengan perempuan. Bahkan dibahaskan oleh Dr. Wabah Az-Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh, khunsa pun tak boleh kahwin dengan lelaki. Maknanya kena jelas jantina apa khunsa tersebut. Jadi dia tak boleh dibiarkan terawang-awang begitu. Maka berbalik kepada tadi, bila kita sebut yang dibahaskan cadangan kajian itu mengatakan gender ketiga merujuk kepada lelaki atau perempuan yang mengalami masalah jiwa. Istilah ini orang muda kata jiwa kacau, Sakman. Jadi bahkan dianggap sebagai yang dianggap sebagai medical condition. Dalam kajian yang kami lakukan, kajian yang berkaitan dengan mukhannas dan kaitannya dengan transgender, disebut fik dan perubatan. Bila kami identify berdasarkan pakar-pakar daripada psikiatris semua dan juga pakar-pakar fisiologi, transgender ni, Ustaz Rahman dan sidang penonton, dia tidak ada isu ketidaknormalan. Dia bukan abnormal. Maknanya jantina mereka jelas, either seorang lelaki atau perempuan. Dia berbeza dengan khunsa ataupun istilah perubatan disebut sebagai ambiguous genitalia ataupun hermaphrodite. Ada dua alat kelamin. Jadi bagi kita dalam hal ini, bayangkan implikasi ataupun impak kalau kita merestui wujudnya gender ketiga. Sudah pasti akan banyak menimbulkan isu-isu dari sudut agama, perundangan, kesihatan, sosial, bahkan hak asasi sekalipun. Kerana kita faham tidak ada keperluan ke arah itu. Walaupun mereka menghujahkan, contoh kalau di Bangladesh, Pakistan, mereka ataupun di Indonesia ada golongan waria. Waria tu kan wanita campur pria, Sakman. Wanita campur pria, jadilah waria. Kalau di Bangladesh atau Pakistan dipanggil sebagai hijras. Tapi kita katakan itulah kelompok yang ada di mana-mana pun masyarakat dunia. Bahkan kalau di tempat kita, kalau kita panggil sebagai maknyah ataupun pengkit. Tinggal lagi bila timbul cadangan mengiktiraf gender ketiga, dia akan menimbulkan polemik dan menimbulkan implikasi. Kerana macam Sakman kata tadi, contoh kalau tandas awam, adakah di sana nanti kita kena wujudkan pula tandas gender ketiga? Contoh kalau di masjid, ruang solat, muslimin, muslimat, lepas tu yang tengah-tengah tu apa pula? Jadi kerana itu bagi kita, sudah pasti cadangan kajian tersebut tidak bersesuaian dalam konteks negara kita berdasarkan prinsip agama, adat budaya setempat, kerangka undang-undang negara kita dan juga mungkin rukun negara itu yang disebut sebagai kesopanan dan kesusilaan. Wallahualam. Terima kasih doktor. Saya setujulah dengan mengapa kenyataan doktor kalau kata kita buat pula mengapa satu lagi gender kalau kata dari sudut undang-undang ia akan bertentangan juga doktor. Kalau kata undang-undang sedia ada yang isinya syariah ia ada bagi wanita dan juga lelaki. Kalau kata ada satu lagi panggil apa gender, dia akan bertentangan
mungkin akan memberi implikasi yang buruklah kepada negara kita. Ya. Okey doktor, seterusnya inilah kalau kata di kalangan warganet yang ada soalan-soalan yang bersesuaian dengan topik, boleh bertanyakan kepada ahli panel. Kalau belum ada lagi, saya akan teruskan kepada soalan yang seterusnya. Jadi seperti yang kita tahu dalam minggu lepas ataupun 2 minggu lepas, kita diviralkan dengan satu isu, maksudnya sekarang ini media sosial tiada siapa pun yang boleh semua orang boleh mengakseskannya. Ada internet, ada satu akaun, boleh je. Jadi seperti yang kita tahu 2 minggu lepas, ada kanak-kanak menonton secara live di IG, seorang maknya telah melakukan kelakuan yang amat tidak sopan lah, dan boleh ditonton oleh sesiapa saja. Jadi ianya memberi kesan yang amat tidak baik dan buruk kepada kanak-kanak tersebut. Jadi bagaimanakah kita, maksudnya di kalangan agensi-agensi stakeholder ataupun di kalangan masyarakat itu sendiri untuk menangani ataupun sama-sama membantu isu-isu yang sedemikian, doktor. Baik, terima kasih Ustaz Rahman. Saya kira usaha ni kena lakukan bersama. Bermula di rumah, ibu dan ayah mau tidak mahu, kena pantau apa yang ditonton, apa yang dilihat oleh anak-anak khususnya di media sosial ataupun mungkin di saluran-saluran seperti YouTube sebagainya. Kerana kita faham, hari ini sudah zaman langit terbuka ataupun dunia kecanggihan teknologi komunikasi, Ustaz Rahman. Jadi hampir setiap rumah kita faham kalau tidak ada wifi pun, mereka ada data mobile. Jadi di sinilah bagaimana nak menerapkan kepada anak-anak khususnya supaya mereka ada filter, ada penapis. Apa yang dipanggil sebagai internal self-control, daya kawalan dalaman diri. Kena tapis mana yang buruk, mana yang baik, mana yang boleh tengok, mana yang tak boleh tengok. Jadi saya rasa itu yang paling awal kita kena pasak dalam diri anak-anak, khususnya ketika zaman PKP hari ini, Ustaz Rahman ya, anak-anak kita PDPR, pengajian dan pembelajaran dari rumah. Jadi kebanyakan anak-anak sama ada melalui gadget mereka, tablet ataupun laptop ataupun PC ataupun handphone, mereka ada ruang untuk explore ataupun melihat perkara-perkara lain selain daripada pengajian atas talian itu. Jadi bagi kita, ibu dan ayah kena ingatkan dan pantau anak-anak. Yang kedua, saya kira masyarakat. Masyarakat kena tunjukkan model contoh yang baik kepada umum. Maksudnya kita sebagai individu, kita sebagai keluarga, kita sebagai anggota masyarakat mesti menunjukkan contoh-contoh yang baik kepada khalayak umum. Sebab itu bila perlakuan yang dikatakan pengantunan seksual ataupun sexual grooming oleh seorang transgender yang Ustaz Rahman sebutkan tadi, bagi kita sangat tidak sesuai dan bercanggah dengan cara hidup kita sebagai orang timur dengan menggayakan aksi-aksi lucah dan akhirnya merangsang pula anak-anak bawah umur tadi untuk mengikut apa yang mereka lakukan. Bagi kita ini sangat tidak bertanggungjawab. Jadi kerana itu masyarakat mesti menunjukkan contoh-contoh model yang baik. Contoh orang kata bila hari ini banyak pengisian dalam TikTok, dalam Instagram, dalam contoh Twitter, tidak ada pengisian-pengisian yang baik misalnya. Jadi kitalah kena menampilkan diri untuk mengisi vacuum ataupun ruang kosong, kelompangan yang ada dengan pengisian-pengisian yang bermanfaat. Supaya yang bermanfaat itu lebih banyak, lebih baik daripada yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, saya kira ini juga mungkin melibatkan agensi penguatkuasaan. Dan kerana itu bagi kita, tanggungjawab bersama mungkin agensi-agensi berkenaan, mungkin seperti SKMM, pihak PDRM misalnya, dengan bantuan oleh orang awam. Sebab kita faham mereka tidak boleh bertindak melainkan ada aduan. Jadi kita lah dalam mungkin ada yang mengecam, ada yang mengkritik, ada yang komen kenapa tak ada tindakan, tak ada penguatkuasaan.
kerana kita perlu juga untuk bersama dalam tindakan penguatkuasaan ini. Contohnya, paling kurang kita buat aduan. Mungkin melalui email, mungkin melalui Facebook rasmi, agensi berkenaan. Yang kedua, melalui kaedahnya laporan polis. Kerana tindakan hanya akan diambil kalau ada aduan awam ataupun aduan oleh pihak-pihak tertentu. Barulah kertas siasatan akan dibuka. Jadi kalau tidak ada perkara ini, dia akan berlalu sebegitu sahaja. Walaupun kita nampak promosi gaya hidup LGBT, penghinaan agama. Contoh kalau baru-baru ni, kalau Ustaz Rahman perasan dan sedang penonton, ada t-shirt yang ditulis dengan Allah is gay. Kemudian 2 orang yang digambarkan sedang bercium. Seorang tu sebagai gay Jesus dan seorang lagi sebagai gay Muhammad. Jadi perkara ini bagi kita sangat tidak wajar dipaparkan dalam media-media sosial, tetapi mesti ada tindakan bersama daripada masyarakat bersama dengan agensi penguatkuasaan termasuk mungkin Jawi, JAKIM itu sendiri. Wallahualam. Itu pandangan saya, Ustaz Rahman. Okey, terima kasih Doktor. Panjang lebar Doktor berkongsi dengan LGBT. Yang kita tahu Doktor mempunyai pengalaman yang amat luas lah dalam isu-isu LGBT. Jadi di sini saya ingin mengambil satu soalan daripada warganet, daripada Aisyah Isyamuddin, Doktor. Jadi soalannya, Assalamualaikum Ustaz. Saya nak bertanya, remaja sekarang cenderung dengan K-pop, anime. Soalan saya, bolehkah K-pop anime jadi satu faktor untuk kecenderungan kepada LGBT? Mungkin Ustaz ada findings tentang perkara ini sepanjang research Ustaz tentang isu ini. Terima kasih Ustaz. Okey, silakan Doktor. Okey, terima kasih Ustaz Rahman. Terima kasih pada Aisyah yang bertanya. Saya tidak fokus kepada dalam kajian saya kepada perkara-perkara ini, tapi kita faham ini trend masa kini. Mana ramai anak-anak muda yang minat kepada K-pop, ramai anak-anak muda yang minat dengan anime ini, tetapi kita kena faham apa yang mereka paparkan itu juga secara langsung ada mempengaruhi bagaimana gaya hidup kita. Jadi kita boleh tengok saja klip-klip video mereka dan bagaimana penampilan mereka yang dipanggil kalau K-pop itu di kalangan kumpulan lelaki. Saya pun tak tahulah nama yang sebenar. Mungkin orang kata apa, BTS yang tengah famous ni Ustaz Man ya. Jadi mereka itu kalau kita faham dipanggil sebagai lelaki metrosexual. Metrosexual ni macam mana? Yang jaga penampilan yang kita panggil macam soalannya lelaki cantik. Tak ada bulu macam kita ni kadang ada jambang, ada misai Ustaz Rahman. Mereka ni bulu apa pun tak ada. Licin macam orang perempuan. Dan kita nampak wajah mereka tu Allah macam lelaki kaca, lelaki cantik. Seolah istilah bagi tempat kita tu macam jambu lah, lelaki jambu. Jadi saya katakan, kadang-kadang kalau kita baca juga setengah-setengah artikel berkaitan gaya hidup mereka, ada yang menisbahkan mereka juga dari satu sudut gaya hidup mereka kadang-kadang ada yang cenderung ke arah kehidupan homoseksual. Ni kita kena pasti lagi lah sama ada dakwah ni betul ataupun tidak. Tapi maknanya itu yang disebut dalam beberapa artikel yang menulis tentang gaya hidup kumpulan-kumpulan K-pop misalnya. Termasuk juga anime. Kalau kita faham anime ni satu lakaran grafik melibatkan kartun-kartun di Jepun misalnya, ada jalan cerita yang tersendiri dan watak-watak yang tertentu. Kalau yang lebih mendalam itu mungkin lebih pergi kepada soft porn, pornografi ataupun hard porn yang lebih jelas menampakkan alat kemaluan. Tanpa menafikan ada juga yang jalan ceritanya kepada yang sejenis. Maknanya lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Jadi bagi saya kalau menjawab soalan pada Aisyah tadi, ya, kita tak nafikan macam saya katakan tadi umur 0 hingga 6 tahun, kemudian peringkat 7 hingga 14 tahun adalah umur yang kritikal di mana anak-anak ataupun remaja ini mudah absorb dan mereka observe, menyerap dan memerhati apa yang ditampilkan, ditunjukkan kepada mereka. Dan psikologi kita seorang manusia ini mudah mengikut, meniru apa yang kita tengok berbanding apa yang kita dengar. Jadi di sinilah saya rasa memang ada kesan dalam konteks pada hari ini apa yang dikatakan budaya K-pop dan juga anime itu. Wallahualam.
Terima kasih pada Dr. Izwan dan terima kasih jugalah pada Puan Aisyah Isyamuddin yang bertanyakan tadi. Jadi seterusnya saya ingin bertanya kepada Dr. Izwan, maksudnya dalam tempoh PKP ini, jadi segala pergerakan fizikal kita akan terhad ataupun kita tak boleh melaksanakan program outreach ataupun turun ke lapangan secara fizikal. Jadi bagaimanakah alternatifnya sebagai, kalau kata kita sebagai seorang agamawan, jadi tidak menganggap PKP ini batas ataupun aktiviti dakwah itu akan terhenti. Namun kalau kita tengok sekarang ini di laman-laman media sosial seperti TikTok, Facebook, Twitter, Clubhouse, jadi ada pelbagai-bagai isu, tak kecuali juga isu-isu yang inilah LGBT, pelaku-pelaku LGBT. Bagaimanakah kita sebagai agamawan, kalau kata tadi kita ceritakan tentang turun ke lapangan secara fizikal, dan sekarang ini kita cuba alihkan turun ke lapangan di media sosial. Jadi bagaimanakah kita sebagai mewakili ataupun pendakwah dengan kata lain untuk sama-sama membantu berdakwah di media sosial. Maksudnya adakah kita kena create satu akaun TikTok ke, ataupun satu akaun Twitter ke, ataupun macam mana untuk mendekati ataupun mengenali lebih dekatlah golongan lesbian ataupun gay ni di media sosial. Apa pandangan doktor? Baik, terima kasih pada Ustaz Rahman atas soalan tadi. Saya kira ini cabaran kita mutakhir inilah. Mana tanggungjawab kita sudah melangkaui. Kalau dulu sebelum PKP, mungkin programnya banyak bersemuka, turun ke lapangan, outreach, temu seru. Kita boleh berborak santai dengan sahabat-sahabat kita daripada komuniti LGBT. Tapi hari ini zaman sudah berubah. Dan juga keadaan juga tidak memungkinkan kita waktu ini kerana dengan pandemik COVID-19. Jadi akhirnya hari ini dalam kebanyakan urusan harian kita sudah dilakukan secara dalam talian online. Dan ia termasuk dalam konteks dakwah hari ini yang dipanggil mungkin dakwah cyber. Jadi bagi saya setuju dengan pandangan Ustaz Rahman, maknanya kita kena ikhtiar, kena melakukan inisiatif untuk mendekati kumpulan-kumpulan rakan-rakan LGBT ini dalam menyampaikan dakwah kita berdasarkan medium yang sedia ada pada hari ini. Contoh kalau kita kata TikTok. Saya pun minta maaf lah Ustaz Rahman, belum ada akaun TikTok lagi. Sebab kita pun kadang-kadang malu juga. Tapi nak ceritanya kalau ada keperluan ke arah itu, memang kena buat. Paling kurang kita mempromosikan konten-konten yang baik, yang bermanfaat. So, warganet ataupun netizen ataupun pelayar media sosial ini sudah ada pilihan. Mereka tidak hanya pergi kepada yang mungkin yang lara, yang tidak bermanfaat, yang banyak melekakan mereka, tapi ada pengisian yang bermanfaat. Termasuk juga Twitter, termasuk juga Instagram ataupun Facebook. So kita kata ini 4 medium utama. Sebab apa Ustaz Rahman? Hari ni orang dah jarang tengok TV Ustaz Man. Jarang dah tengok TV. Surat khabar pun orang dah jarang baca. Orang pergi kepada portal-portal, orang pergi kepada update-update yang terkini yang lebih pantas daripada daripada apa yang kita sebelum ni konvensional. Maknanya surat khabar bercetak ataupun televisyen biasa. Jadi bagi saya hari ni kita kena counter back balik naratif-naratif yang tidak benar, yang songsang daripada kumpulan-kumpulan yang mempromosi gaya hidup LGBT dengan menampilkan naratif yang pro-family misalnya. Contoh kalau satu grup mengatakan kami nakkan iktiraf perlakuan gaya hidup LGBT ini sebagai perlakuan yang diterima sebagai yang normal dalam negara. So kita kena bantah dan kita kena promote, kita kena pertahankan institusi keluarga. Maknanya asas keluarga itu ayah lelaki, mak perempuan. Hasil perhubungan itu lahirlah anak. Jadi ini yang kita kena pertahankan. Dan kita syukurkan hari ini Ustaz Rahman, kita sudah ada rakan-rakan daripada agama-agama lain, daripada agama Buddha, Kristian yang setuju dengan prinsip ini. Maknanya kita pro kepada keluarga.
Sebab inilah yang akan melangsungkan keturunan dan juga membina peradaban dan ketamadunan sesebuah negara. Bayangkan apa yang berlaku pada zaman Nabi Lut alaihissalam, walaupun dikhabarkan oleh para ulama mereka sudah ada keluarga, ada isteri di kalangan orang perempuan, tapi oleh kerana nak melampiaskan nafsu mereka, mereka sanggup untuk mendatangi lelaki yang sama jenis. Jadi kita kena banteras. Kita kena cegah perkara ini daripada berluasa dalam masyarakat kita. Sebab kita bimbang kalau kita tidak sekat dan bantah, orang akan mula menormalisasikan. Tak ada apa ni, setakat pakai macam ni, orang lelaki pakai perempuan, biasa. Setakat couple same sex, sama jenis, biasa. Jadi akhirnya orang dah hilang sensitivity. Dia dah tak rasa marah kepada perkara-perkara mungkar. Jadi yang ni kita nak elakkan, Ustaz Rahman. Jadi balik kepada tadi, bagi saya, kalau sampai keperluan untuk kita mengadakan akaun media sosial, sama ada TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, dengan kita menampilkan konten-konten yang lebih baik dan bermanfaat, bagi saya kita kena wujudkan. Dan ini usaha kita bersama. Tak boleh harap seorang. Kecualilah kita ni sebagai media sosial influencer, maknanya pempengaruh di media sosial, itu lain cerita. Followers saja dekat 2-3 juta. Okey. Tapi kalau kita baru nak start ni, Ustaz Man, memang kita kena ramaikan orang-orang yang nak membawa mesej-mesej kebaikan untuk memberikan satu pengisian yang baik kepada masyarakat. Wallahualam. Okey, terima kasih. Jelas penerangan daripada Dr. Izwan. Jadi kita masih lagi berkaitan isu ni lah, masih lagi media sosial, isu influencer. Maksudnya di kalangan maknya yang mempunyai follower sampai 1,500,000, 300,000, tapi dia marketing untuk mempromosikan barangan ataupun dia tu sebagai founder kepada satu-satu barangan dengan cara yang salah. Jadi adakah kita sebagai masyarakat perlu memboikot barangan-barangan yang dijual oleh maknyah tersebut, ataupun sebagai contoh founder kepada bekong ke ataupun ubat-ubat. Kita sebagai pengguna ni, maksudnya saya sendiri perlu boikot ataupun tak perlu membeli bekong ni, kerana tengok founder dia pun dah lain macam seorang maknya. Kalau kata saya membeli, seolah-olah saya bersetuju dengan perbuatan dia, mempromosikan dengan sebagai pondan di media sosial. Adakah kita ni boikot ketika belum dapat gaji ke macam mana? Perlu tak doktor kita untuk memboikot kalau kata barangan-barangan ini dijual oleh maknyah-maknyah yang mempunyai follower yang beratus-ratus ribu ni? Secara ringkas. Terima kasih kepada Ustaz Rahman atas soalan tadi. Saya kira inilah di antara dilema ataupun polemik yang berlaku dalam masyarakat kita. Dari satu sudut, muamalah itu berjual beli, selama mana menepati syarat pembeli dan penjual, tidak ada masalah. Tinggal lagi bila contohnya yang penjual misalnya dengan produk-produk mereka itu, penjual itu sendiri dari sudut identiti individu tersebut sudah mula mungkin menyimpang daripada tuntutan agama. Contoh, dia sudah berpenampilan, dia asal lelaki berpenampilan seperti perempuan. Jadi di sini ada beberapa pandangan lah. Ada yang mengatakan cara yang terbaik adalah untuk memboikot. Maknanya apabila kita tidak membeli barangan mereka, maka secara tidak langsung mereka tidak lagi mempromosi gaya hidup sebegitu. Ada pula pandangan kita membeli pada waktu yang sama, kita menasihati penjual tersebut. Cuma tinggal lagi adakah kita mampu dan kita berupaya nak menasihat, sebab kita hanya nak beli barang ataupun produk. Jadi balik kepada tadi, Ustaz Rahman, bagi saya pencegahan yang lebih baik adalah kita tidak membeli. Maknanya ada lagi produk-produk lain yang mungkin lebih baik, kerana kita nak mengingatkan kepada mereka-mereka berkenaan supaya tidak terus mempamerkan gaya hidup yang bercanggah dengan kehidupan normal masyarakat. Bayangkan kalau sudah promote produk dalam keadaan yang kadang-kadang ada unsur-unsur kelucahan melampau,
ada unsur-unsur erotis. Jadi bagi saya ini sangat tidak wajar dan sesuai untuk disaksikan, ditonton oleh masyarakat, khususnya di kalangan anak-anak kita. Jadi kan itu bagi saya berbalik kepada tadi, memang dari sudut kita nak bimbing mereka. Tapi sampai setahap kalau mereka sudah secara terbuka mempromosi, dalam keadaan mereka berbangga dengan apa yang mereka buat, bahkan dengan belian-belian oleh para pembeli, menambahkan luas lagi empire mereka. Jadi bagi saya, masyarakat kena menilai sama ada perlu meneruskan ataupun tidak, kerana dia akan memberikan satu saham yang besar kepada pemilik produk tadi untuk mungkin terus mempromosi gaya hidup yang bercanggah dengan norma masyarakat. Wallahualam. Okey, terima kasih Doktor. Jadi sekarang ni saya cuba combine soalan saya dengan soalan daripada netizen. Boleh Doktor? Ya. Boleh. Okey. Jadi soalannya daripada pengalaman Doktor dalam mengendalikan LGBT ini, perubahan, maksudnya tahap istiqamah LGBT ini, maksudnya ketika dibantu, dibimbing itu, adakah dia akan relapse ataupun lepas tu akan kembali kepada kepada yang asal, dan bagaimana pula di kalangan masyarakat yang ingin cuba membantu golongan-golongan ini, adakah masyarakat perlu kepada hadir kursus ataupun perlu mendalami kursus psikologi untuk mengenali bagaimana seorang maknya, seorang gay ataupun seorang lesbian. Jadi boleh tak doktor berkongsilah mengikut pengalaman doktor mengendalikan klien-klien ini, adakah bila dia berubah tu akan kekal sedemikian ataupun mungkin ada yang relapse dan mungkin ada yang kembali, dan bagaimana pula masyarakat untuk membimbing sekiranya ada di kalangan komuniti itu ada golongan-golongan maknyah, bagaimana masyarakat untuk membantu? Baik, terima kasih Ustaz Rahman. Pengalaman kita daripada dulu lagi bila kita bersama komuniti, dia akan berlakulah beberapa perkara. Contohnya kalau seseorang sudah memula memilih jalan untuk kembali kepada agama, maknanya dia berhijrah, dia tinggalkan perlakuan tersebut. Kalau mereka itu kuat dan dibantu, ada support daripada contoh keluarga yang masih tidak membuang mereka dan masyarakat yang memberikan sokongan kepada mereka dalam penghijrahan itu, maka kelompok ini akan insya-Allah istiqamah dan konsisten, Ustaz Rahman dan sidang penonton. Tapi ada juga kelompok yang bila mereka memilih jalan untuk berhijrah ke jalan Allah, tapi seolah-olahnya ada macam skeptikal, ada pandangan-pandangan negatif di kalangan masyarakat misalnya, ataupun masih berada dalam circle mereka yang lama, rakan-rakan yang lama. Jadi kita nampak ada yang balik kepada pelakuan sebelum itu, mana mereka kembali menjadi LGBT. Bahkan ada ungkapan yang kadang-kadang kita kena bantu mereka untuk faham. Contoh dia kata, bila kita nampak ada seorang maknyah yang dah hijrah, okey, kemudian kita tampilkan mereka di media massa, rupa-rupanya masyarakat ada high expectation, ada ekspektasi yang tinggi kepada rakan-rakan kita yang sebegini. Maka dalam hal ini kita katakan, kadang-kadang ada juga yang mengecam. Dia hijrah tu sekejap je, lepas ni dia jadi baliklah. Bahkan keluar ungkapan daripada rakan-rakan yang dah hijrah ni, dia kata apa? Saya dah penat jadi baik Ustaz. Saya jadi baik pun orang kecam. Saya dulu pun lagi orang kecam lah, yang masa zaman dulu jadi LGBT. Bila dah hijrah jadi nak jadi orang baik pun kena kecam juga. Jadi saya dah penat jadi baik, saya jadi balik yang asal macam biasa. Jadi saya kata dalam hal kita nak menjadi orang baik, meninggalkan pelakuan yang dilarang agama ni, kita kena ada satu sifat istiqamah, kena kuat jati diri, tak kisah apa orang nak kata. Ini pesan saya kepada komuniti. Sebab kata-kata orang ni, kalau kita tak kuat memang akan menjatuhkan kita. Kerana itu niat kita bila hijrah, biarlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala,
bukan kerana individu ataupun manusia lain. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat kena faham mana rakan-rakan komuniti yang nak hijrah ni, kita kena bagi sokongan untuk mereka konsisten istiqamah dalam penghijrahan. Kata-kata yang tidak baik, mengecam akan menjauhkan lagi mereka daripada masyarakat dan juga agama. Bahkan ada yang nekat untuk keluar pun daripada agama. Kerana itu bagi kita melaksanakan program seminar pendidikan dan kesedaran isu LGBT supaya kita fahamkan masyarakat, contohnya ibu bapa, kaunselor di sekolah, pimpinan mahasiswa, pimpinan pelajar, siapa lagi penjawat awam, termasuk mungkin swasta sedikit. Bila kita berhadapan dengan orang-orang sebegini, rakan-rakan kita yang terjebak dengan perlakuan LGBT, apa sikap kita? Adakah kita nak boykot? Adakah kita nak menjauhkan diri? Ataupun kita ambil tanggungjawab berdakwah kepada mereka, ingatkan mereka. Sebab tu saya ingat pengalaman saya, Sakman, bersama dengan ibu bapa ni, kadang-kadang mereka sayang kepada anak mereka sampai menurut apa yang anak tu buat. Jadi kita katakan balik pada ibu bapa, tuan puan, anak tuan puan ni bila dah pilih menjadi seorang maknyah misalnya, tetap dia itu anak kita. Jangan buang mereka. Tapi waktu yang sama terus ingatkan mereka, nasihatkan mereka, doakan untuk mereka agar mereka kembali kepada kehidupan fitrah. Saya ingat, Sakman, doa mak ayah ni makbul, mustajab. Jadi mak ayah dalam usaha itu kena terus doa, usaha nasihat agar anak ini tidak lebih jauh. Sebab ada kes bila anak-anak yang sebegini dibuang keluarga, mereka hanyut lebih jauh. Dan berbalik kepada tadi, memang ada rakan-rakan kita yang relapse, dia jadi balik sebab apa? Tidak ada dokongan daripada support group di sekeliling ataupun masyarakat yang mengecam mereka. Jadi balik kepada tadi, bagi saya, Sakman, mana yang nak berubah berhijrah tu, kita kena dokong dan sokong agar mereka konsisten. Mana yang masih struggle, mujahadah, dia tahu benda tu salah tapi tak ada kekuatan lagi nak berubah, maka kita kena terus continuous untuk advice, membimbing mereka, menasihati mereka agar mereka tidak lebih jauh. Manakala kumpulan yang hardcore, yang tegar ini, Sakman, bagi kita kena counter back dengan hujah-hujah kita yang konkret, yang mengatakan pada mereka, kalau kamu ada hujah kamu, kami juga ada hujah kami. We might agree to disagree. So bagi kita, kalau kamu katakan ini semula jadi, ini faktor genetik, ini faktor hormon dan sebagainya, maka kita mengatakan ini tidak semula jadi, ini adalah sebab nurture, cara seorang itu dibesarkan dan faktor-faktor yang mendatang, maka kita kena bersetuju untuk tidak bersetuju. Dan kalau kamu ada pandangan kamu, kami juga ada pandangan kami. Kamu kena hormat pandangan kami, apalagi dalam konteks negara kita yang tidak mengiktiraf ataupun membenarkan perlakuan ini berlaku. Wallahualam. Okey, terima kasih pada Dr. Izwan. Jadi saya ingin mengapa ambil soalan pada saudara Syahirman Ahmad, adakah permasalahan LGBT ini didominasi oleh bangsa Melayu? Okey, terima kasih yang bertanya Tuan Saiman. Kita tidak ada statistik yang terkini ataupun statistik yang detail tentang pecahan mengikut bangsa. Tetapi ada satu kajian dibuat oleh seorang pakar berkaitan dengan transgender misalnya, yang bernama Teh Yik Kun, mengatakan bahawasanya kalau kata mengikut komposisi ini, 80% daripada bangsa Melayu. Kemudian selebihnya pada bangsa India dan Cina. Jadi kalau kata transgender ni pula, ramainya kalau dahulu sekitar tahun 80-an, 90-an sebagai sex worker, pekerja-pekerja seks di lorong. Ada juga yang bekerja di salon, kedai-kedai menggubah dan sebagainya. Tetapi hari ini kita merasakan insya-Allah dengan bantuan yang saya katakan tadi, majlis agama di negeri-negeri yang sudah mula mentarifkan definisi Ar-Riqab itu, mana asnaf Ar-Riqab juga termasuk kepada kumpulan LGBT, untuk sebagai alternatif mereka keluar daripada lorong
dan membina kehidupan baru dan ada pekerjaan yang lebih baik. Contoh kita fahamlah kalau kata maknya ni Ustaz Man, kadang-kadang oleh kerana jiwa perempuan mereka kuat, mereka suka buat kerja-kerja yang biasa dibuat oleh orang perempuan. Kepakaran mereka lebih baik. Contohnya yang kita sebut, yang dikatakan sebagai pandai menjahit, pandai memasak, pandai mengubah, mengandam. Jadi ada bantuan-bantuan peralatan dan modal awal daripada peruntukan zakat as-saham ar-riqab itu yang diberikan kepada mereka. Jadi bagi saya itulah yang boleh saya jelaskan berhubung persoalan tadi. Okey, terima kasih doktor. Jadi saya nak berbalik pada soalan doktor yang sebelum ni. Maksudnya kalau kata dahulu pertubuhan sosial, maksudnya pertubuhan yang mengendalikan isu-isu sosial sebagai contoh LGBT ni amat kurang. Maksudnya pertubuhan yang berteraskan agama. Jadi pada hari ini seperti mana doktor cerita tadi, wujud beberapa NGO ataupun pertubuhan yang berteraskan agama untuk memujuk di kalangan LGBT untuk kembali ke fitrah. Boleh tak doktor berkongsi sekiranya ada di kalangan ibu ataupun ahli keluarga yang tinggal di Johor mempunyai anak yang LGBT dan mungkin ada anak-anak di Sabah, Sarawak, Kedah untuk menghubungi LGBT ini untuk mendapatkan panduan awal untuk sama-sama membantu masyarakat. Boleh tak doktor berkongsi pada warganet pertubuhan NGO yang sudah ada pada hari ini dalam untuk sama-sama membantu JAKIM, JAWI menangani isu-isu LGBT ini. Dipersilakan doktor. Baik, terima kasih pada Ustaz Rahman. Alhamdulillah, sepanjang hampir 10 tahun program Mukhayyam ini berlangsung, kita sudah dapat bersama dengan hampir 12 NGO komuniti hijrah LGBT. Yang mana kalau boleh saya sebutkan sedikit, contoh kalau di Putrajaya, kita ada Usrah Iqra' Muhajirah Wafiq. Kalau di Selangor dan di Kedah, kita ada Hijrah Republik. Kalau di Melaka, kita ada Islah Movement. Kalau di Johor, kita ada My Hijrah, My Adventure. Kalau di Perak, kita ada dua. Satu di Ipoh, Kelas Khas Community. Kemudian Pertubuhan Islah Cinta Community di Kuala Kangsar. T Fitrah di Kuala Terengganu. Kemudian ada dua di bawah MAIS, Majlis Agama Selangor, iaitulah Pintas, Pertubuhan Insan Permata Disayangi dan juga Usrah Fitrah. Kemudian kita ada di Kuantan, Persatuan Insaf Pahang di Kuantan. Jadi bagi saya Ustaz Rahman dan sidang penonton semua, ini rakan-rakan strategik NGO Hijrah yang mereka ini bekas-bekas peserta Mukhayyam kita yang dibuat bersama oleh JAKIM dan Jabatan Agama Negeri, yang mana sidang warganet ataupun tuan-tuan semua, puan-puan semua boleh menghubungi rakan-rakan NGO ini untuk bertanyakan panduan dan bimbingan, khidmat nasihat. Termasuk juga kalau yang induknya kita kata di Putrajaya ini, kita ada Yayasan Ihtimam Malaysia, Ustaz Rahman. Yayasan Ihtimam Malaysia ini merupakan sebuah NGO di bawah JAKIM yang memang fokus dalam menangani isu-isu sosial. Jadi kan itu bagi saya, secara umumnya kalau kata tuan-tuan puan-puan berminat untuk menghubungi kerana ada isu-isu yang berkaitan LGBT tadi, boleh terus menghubungi bahagian keluarga, sosial dan komuniti JAKIM di Kompleks Islam Putrajaya dengan talian umumnya 0388707000, 0388707000. Maka insya-Allah kita akan hubungkan kepada negeri mana tuan-tuan puan-puan berada. InsyaAllah rakan-rakan kita sama ada daripada NGO tadi ataupun Jabatan Agama akan sedia membantu dalam menangani isu yang mungkin dialami oleh pihak keluarga masing-masing. Wallahualam. Okey, terima kasih doktor. Harap apa yang dikongsi pertubuhan-pertubuhan NGO tadi dapat membantulah di kalangan masyarakat untuk menghubungi NGO tersebut untuk mendapatkan khidmat nasihat apa-apa bimbingan daripada rakan-rakan NGO itu tadi. Jadi seterusnya masa kita berbaki lagi lebih kurang 25 minit.
Jadi suka saya mengambil satu soalan daripada warganet. Terima kasih pada Zakiah. Jadi soalannya doktor, Assalamualaikum Ustaz, satu perbincangan yang baik. Tahniah diucapkan. Saya nak tanya, adakah media sosial yang berisiko ini boleh disekat oleh pihak SKMM seperti mana sesetengah negara lain buat? Jadi inilah saya suka soalan pada doktor. Seperti mana kita tahu sebelum ini pihak kerajaan telah menyekat satu laman web Sugarbook. Mungkin Zakiah mempunyai pandangan yang sedemikian. Adakah boleh kalau kata laman web temujanji gay sebagai contoh Grindr ataupun mana-mana laman web yang bertentangan dengan agama dan budaya kita, adakah pihak berkuasa seperti mana SKMM untuk menyekat laman sesawang ini ataupun aplikasi-aplikasi yang tidak ataupun yang bertentangan dengan norma-norma budaya dan agama kita? Silakan doktor. Baik, terima kasih kepada Zakiah yang bertanya. Saya kira soalan ni mungkin kena ditanyakan terus kepada pihak Suruhanjaya Komunikasi Multimedia, kerana mereka adalah badan yang jelas dalam menguatkuasakan isu-isu berkaitan penghinaan agama, promosi gaya hidup yang bercanggah dengan norma dan agama budaya setempat kita di Malaysia, yang mana saya yakin ada peruntukan-peruntukan pada mereka. Tinggal lagi macam saya katakan tadi, kita sebagai orang awam ataupun masyarakat boleh membantu pihak berkenaan, contohnya SKMM tadi, untuk mengambil tindakan dengan membuat aduan. Contoh kita nampak ada status sama ada di Twitter ataupun di Instagram ataupun di Facebook ataupun di TikTok ke macam-macam pun, ada unsur-unsur penghinaan agama, promosi gaya hidup yang songsang, yang bercanggah dengan norma budaya setempat dan agama di negara kita. Maka kita boleh buat aduan. Saya difahamkan antara caranya, kaedahnya kita email aduan tersebut kepada email rasmi SKMM dan kita tampilkan attachment. Contoh kita screenshot gambar-gambar yang kita sebut tadi berkaitan penghinaan untuk kita adukan kepada pihak mereka. Yang kedua, dengan kaedah membuat laporan polis. Dan itu pun saya difahamkan oleh pihak SKMM, mereka perlukan salinan report itu untuk diambil tindakan selanjutnya. Jadi bagi saya, sama ada pihak SKMM boleh mengambil tindakan untuk blog sebagainya, maka itu kita kena rujuk pihak SKMM lah. Sebab difahamkan macam Ustaz Rahman kata tadi, yang mana kalau kata Sugarbook yang heboh satu ketika hari itu, boleh disekat kerana foundernya adalah daripada Malaysia. Jadi kalau macam Facebook, Instagram, apa lagi, kalau kata Twitter, TikTok, mungkin dia punya founder tu daripada luar negara, mana server utamanya. Jadi yang kita mungkin boleh buat report aduan adalah konten yang tidak bersesuaian dengan konteks agama, masyarakat dan budaya setempat kita. Jadi di situ kita boleh buat aduan. Ini yang difahamkan oleh pihak rakan-rakan di SKMM kepada kami. Wallahualam. Okey, terima kasih kepada Dr. Izwan dan juga inilah warganet yang bertanyakan soalan itu tadi. Okey doktor, jadi seperti mana kita tahu bahawasanya kelakuan LGBT ini bertentangan dengan norma-norma agama dan juga ianya memberi kesan kepada kesihatan awam. Maksud saya di sini kelakuan LGBT ini memberi kesan kepada sebagai contohnya HIV dan AIDS. Jadi secara tak langsungnya kita sebagai di lapangan sebagai pendakwah ini membantu Kementerian Kesihatan untuk mengurangkan isu-isu ataupun graf jangkitan HIV. Jadi adakah kelakuan seperti gay ataupun manya ini amat-amat memberi kesan yang mudaratlah dari sudut kesihatan, di samping mempunyai dosa dan secara tak langsung juga menyumbang kepada HIV dan AIDS ini. Apa komen doktor? Baik, terima kasih Ustaz Rahman.
Saya faham dalam isu kesihatan ni kita memang merujuk kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan ada di sana unit sektor HIV AIDS pun dan hepatitis C yang mana kita bekerjasama rapat dan kita faham dalam beberapa kajian yang mereka lakukan sekurang-kurangnya ada 4 grup utama dalam penularan jangkitan virus HIV ini. Apa yang disebutkan sebagai PWID, People Who Inject Drugs, penagih dadah, kemudian FSW, Female Sex Worker, pelacur wanita, kemudian yang ketiga yang disebutkan sebagai transgender, dan yang keempat MSM, Men Who Have Sex with Men. Dan dia boleh jadi sama ada seorang gay ataupun bisexual. Jadi rupa-rupanya kalau dahulu sebelum tahun 2010, landscape HIV ini banyak berjangkit di kalangan penagih dadah. Sebab apa? Kerana ada perkongsian jarum suntikan. Tapi selepas berlaku yang dikatakan usaha harm reduction, pengurangan kemudaratan, maknanya Kementerian Kesihatan menawarkan tidak ada lagi perkongsian jarum suntikan dan yang disebut sebagai terapi metadon kepada penagih dadah itu. Jadi jangkitan virus HIV di kalangan penagih dadah sudah mula menurun. Dan hari ini rupa-rupanya yang makin meningkat di kalangan hubungan seksual, dan yang paling utama daripada yang berlainan jenis dan sejenis itu adalah yang sama jenis. Dan dia menumpu kepada dua grup tadilah, MSM dan juga transgender. Jadi balik kepada tadi, memang pakar perubatan sudah membuat kajian apabila melakukan hubungan seks sejenis ini, dubur bukan tempat untuk melakukan hubungan seks. Dia berbeza dengan faraj ataupun vagina. Kerana dia ada lebih fleksibel dan lebih anjal apa yang berada di sekitar permukaan vagina ataupun faraj itu. Tapi bila dubur ni dia ada lapisan-lapisan yang sangat nipis, dan apabila berlaku penetrasi daripada zakar ke dalam dubur, maka dia akan mencederakan lapisan dubur itu dan tempat yang mudah untuk membiarkan virus. Jadi kerana itulah bagi kita dalam program Mukhayyam misalnya yang dianjurkan oleh JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri, kita ada satu slot yang khusus iaitu kesedaran kesihatan. Kita panggil pakar-pakar HIV misalnya daripada setiap Jabatan Kesihatan Negeri berkongsi apakah risiko kalau kita mengamalkan yang disebut sebagai hubungan seks sejenis. Hari ini mungkin ada kumpulan pro LGBT mengatakan, as long kita pakai kondom, we have safe sex, seks selamat dengan pakai kondom, maka kita akan terhindar daripada virus ini. Tapi kita nak mengatakan dalam banyak parti-parti yang disebut sebagai parti seks ini, mereka berkumpul mungkin dalam 7-8 orang, 9-10 orang, dan mereka bersama itu ada alkohol dan ada juga yang disebut sebagai dadah, sama ada ais ataupun syabu, dadah sintetik. Jadi sudah pasti ketika mereka memulakan pesta mereka itu dengan meminum alkohol, mengambil dadah sintetik ini, mereka sudah tidak lagi aware ataupun terfikir pun nak memakai kondom. Nak memakai kondom ketika melakukan hubungan tersebut, hubungan sejenis tersebut. Jadi di sini ternyata dakwaan mereka itu kita boleh hujah balas, kerana bila sudah ada unsur-unsur pengambilan alkohol dan juga dadah sintetik seperti syabu dan ais tadi, maka kumpulan-kumpulan gay kalau kita sebut melakukan parti-parti tersebut, sudah pasti mereka tidak mengamalkan pun safe sex ataupun seks selamat dengan memakai kondom. Jadi bagi saya dalam hal ini ternyata memang ada risiko kepada kesihatan individu kalau mereka mengamalkan tingkah laku berisiko tinggi seperti hubungan seksual sama jenis. Wallahualam. Terima kasih doktor. Jadi kita berbaki lagi masa lebih kurang 5 ataupun 6 minit lagi doktor. Jadi inilah sebelum rumusan. Jadi saya ambil satu soalan daripada Muhammad Abdullah Syahari, Maggie Kembang. Ni masa PKP tengok bola ni, mungkin doktor dia makan Maggie ni. Tengok bola Euro makan Maggie Kembang. Okey, pelbagai aplikasi yang mendorong ke arah LGBT di telefon pintar seperti Grindr dan sebagainya. Adakah boleh ada usaha kerjasama JAKIM
dan SKMM, PDRM untuk sekat aplikasi seperti ini di negara kita. Mungkin doktor dah berkongsi tadi, mungkin boleh tambah sikit untuk menjawab soalan daripada Baik. Muhammad Abdullah Syari bagi kembali. Terima kasih kepada Ustaz Rahman dan Muhammad Abdullah Syari yang bertanya tadi. Kita faham kalau di Google Play Store ataupun di App Store ni macam-macam aplikasi. Termasuk aplikasi berkaitan dengan temu janji, date, untuk berjumpa dengan pasangan-pasangan yang mereka ada kecenderungan. Sama ada kalau dulunya sugar book kepada yang mungkin kita kata sugar daddy dengan anak-anak wanita yang masih remaja, ataupun sugar mommy dan sebagainya. Maka kalau apps yang berhubungan yang pasangan-pasangan sejenis itu dalam 2-3 apps yang kita tahu, sama ada Grindr, Hornet, Blued dan sebagainya, sudah pasti biasa digunakan oleh kelompok-kelompok ini untuk mereka mendapatkan temu janji dan bertemu dan melakukan hubungan akhirnya. Jadi bagi saya carangan tadi adalah carangan yang baik. Memang kita bekerjasama rapat sebenarnya di peringkat JAKIM dan juga SKMM dan juga PDRM untuk melihat apa lagi tindakan yang lebih konkret, tegas dan serius yang boleh kita ambil untuk menangani kebanjiran apps-apps sebegini. Tanpa menafikan dari sudut usaha individu sendiri, kena ada daya filtration ataupun daya penapis untuk menapis apa yang tidak baik dan apa yang baik itu, untuk mereka menghindarkan perkara-perkara yang tidak baik. Walau bagaimanapun di peringkat mungkin penguasa ataupun pemerintah, ya sememangnya yang didambakan oleh rakyat dan masyarakat, perlu ada tindakan lebih konkret dan tegas untuk menangani apps-apps sebegini. Jadi insyaAllah kami mengambil maklum di atas cadangan-cadangan tadi. InsyaAllah kita akan cuba suarakan kepada pihak-pihak berkenaan dalam kerjasama yang ada supaya perkara-perkara ini dapat kita tangani secara bersepadu dan holistik. Wallahualam. Okey, terima kasih. Doktor, boleh tak doktor berkongsi dengan kami aplikasi yang inilah saya dimaklumkan ada satu aplikasi untuk komuniti hijrah ini maksudnya sekarang ini di Google Store. Baik, terima kasih Ustaz Rahman atas soalan tadi. Sebagai yang saya boleh kongsikan, nama apps itu yang telah kita usahakan di peringkat JAKIM dinamakan sebagai apps tu, kalau tuan-tuan type di ruangan search Google Play Store, type saja Hijrah Diri Homosexuality. Hijrah Diri Homosexuality. Dia punya syarikat yang membantu kita untuk mengendalikan tu adalah Rexbit Solution, RAXBIT Solution. Dia membantu kita untuk memuat naik dalam apps iaitu Google Play Store. Dan sebenarnya Hijrah Diri Homosexuality adalah satu e-book yang telah kita alih bahasakan daripada asalnya bahasa Inggeris ke bahasa Melayu, dan ia merupakan rakaman pengalaman kisah benar seorang bekas gay yang berhijrah pada bulan Ramadan. Dan dia berada di luar negara. Jadi kerana itu alhamdulillah kita minta izin untuk alih bahasa, dia memberikan kebenaran, dan dibantu oleh rakan kita Rexbit Solution tadi, kita pecahkan topik-topik tertentu untuk membantu rakan-rakan komuniti untuk menangani bagaimana homoseksualiti yang berada dalam diri anda. Contohnya kalau kata golongan homoseksual ini, kalau kata contohlah di kalangan gay atau lesbian, kadang-kadang mungkin mereka tidak bertemu dengan partner yang sesuai. Mereka mungkin ada kecenderungan pula untuk melakukan masturbation ataupun onani. So dalam e-book ni ada kaedah macam mana cara terbaik untuk menghindarkan pelakuan masturbation ataupun onani itu. Dan kemudian yang lain, bagaimana doa-doa yang dikongsikan oleh penulis e-book tadi. Apa yang biasa diamalkan daripada contohnya ayat kursi, 3 kul, selawat, zikir-zikir yang maksur daripada Nabi SAW. Kerana bagi kita untuk melakukan perubahan ini bukan sesuatu yang mudah, tapi kalau kena jalannya, insya-Allah kita boleh berubah ke arah lebih baik dengan bantuan-bantuan yang telah diusahakan tadi. Dan waktu yang sama, kita juga mendapat nasihat-nasihat daripada pakar-pakar daripada bidang kaunseling, bidang pakar perubatan seperti psikiatris, kemudian agamawan,
dan juga mungkin pakar-pakar clinical psychologist yang saya yakin kalau kita boleh mendapatkan bantuan mereka, insya-Allah kita boleh berubah ke arah lebih baik dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam Ustaz. Okey, Dok. Okey, terima kasih doktor. Jadi kita bersiaran langsung dah hampir 1 jam 45 minit doktor. Banyak persoalan-persoalan yang kita ambil daripada warganet dan ada yang kita tak sempat ambil. InsyaAllah kita akan kumpul-kumpul soalan ini. Kita akan ajukan kepada pihak JAKIM ataupun Jawi. Jadi saya ucapkan terima kasihlah kepada Ayi, Sharifah Izzati, UEP, Nur Azma, Izdiha Omar dan warganet yang meluang masa untuk sama-sama menonton secara langsung siaran Jawi Special Talk berkaitan LGBT, bimbing atau boikot. Jadi jelaslah di sini bahawasanya kita sebagai orang awam ataupun pendakwah ataupun masyarakat tidak boleh memboikot ataupun membiarkan kelakuan LGBT itu berlaku dengan dengan begitu sahaja. Kita perlu membimbing dan perlu mengambil tahu. Betul tak doktor? Betul, betul Ustaz. Jadi kita menyampaikan maklumat dan maklumat itu mestilah dengan yang tepat. Dan sekiranya masyarakat di luar sana kekurangan maklumat, boleh menghubungi NGO ataupun menghubungi agensi-agensi agama dan boleh hubungi mana-mana pertubuhan yang mempunyai ataupun mempunyai pakar dalam bidang-bidang LGBT ini. Dan sekiranya ada melihat kelakuan tidak sopan di media sosial, jadi pihak warganet boleh membuat aduan ke agensi-agensi yang sebagai contohnya SKMM ataupun JAKIM, Jawi. Tetapi warganet perlulah membuat sedikit kajian lah sedikit, maksudnya maklumat tersebut perlu ada tarikh, perlu ada gambar, perlu ada nama, perlu ada tempat tinggal untuk membantu pihak berkuasa untuk membuat siasatan terhadap sesuatu aduan, bukan sekadar hantar tetapi maklumatnya tak ada. Jadi apa-apa aduan perlu kepada aduan rasmi, bukan kata aduan sekadar di Facebook. Perlu ada hitam putih pergi ke balai sebagai contoh ataupun hantar email rasmi kepada JAKIM, Jawi ataupun SKMM. InsyaAllah betul di peringkat agensi akan sama-sama membantu menangani isu LGBT ini. Jadi sebagai penutuplah doktor, apa rumusan daripada perbincangan kita pada hari ini dan apa harapan dan nasihat doktor kepada warganet di luar sana untuk sama-sama membantu dan juga untuk menangani isu LGBT ini, kerana kita tahu ianya setiap tahun akan berkembang. Okey, silakan doktor. Okey, terima kasih Ustaz Rahman dan sedang penonton dirahmati Allah sekalian. Sebagai akhirnya saya rumuskan begini. Aspek pendidikan dan pencegahan awal, dakwah dan bimbingan serta penguatkuasaan mesti bergerak seiring. Jadi maknanya apa yang kita seminarkan dengan isu LGBT, program Mukhayam kita bersama Komiti LGBT, mesti bersama tindakan penguatkuasaan oleh pihak penguatkuasa, terutamanya kepada mereka yang mempromosi gaya hidup LGBT dalam negara kita. Itu yang pertama. Yang kedua bagi saya Ustaz Man, orang bertanya, Ustaz, isu LGBT ni sampai bila nak selesai? Saya kata, selagi ada orang yang nak berdakwah dan membimbing sahabat-sahabat komuniti LGBT ke arah jalan yang Allah redha, dan ada pula pihak yang nak mempertahankan hak dan mempromosi gaya hidup LGBT, selagi itulah isu ni tak akan selesai. Mudah kata Ustaz Man, sampai kiamat. So apa yang penting adalah bagaimana
usaha kita yang itu mudah-mudahan akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan amin. Dan seterusnya, ruang lingkup apa yang ada pada kita. Jadi kalau kita sebagai individu dalam masyarakat, kalau kita sebagai ketua keluarga, ibu dan ayah pantau anak-anak di rumah, kalau kita sebagai sahabat kepada rakan kita yang terjebak dengan program LGBT, kita menjadi penasihat dan pengingat yang baik kepada mereka. Kalau kita sebagai masyarakat umum, tunjuk contoh yang baik, role model kepada khalayak umum, tidak menampilkan aksi-aksi yang tidak baik. Dan kemudian mungkin di peringkat penguasa pemerintah, melaksanakan dengan tegas undang-undang penguatkuasaan yang berkaitan supaya isu LGBT ini tidak menular dan menjadi barah dalam negara kita. Wallahualam, itu pandangan saya. Okey, terima kasih doktor. Jadi setakat itu saja rancangan Jawi Special Talk yang bertajuk LGBT, bimbing ataupun boycott. Jadi saya ingin ambil kesempatan mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada semua yang menonton, berkongsi ataupun sharing kita punya live pada pagi ini dan yang mengemukakan soalan-soalan dan pandangan-pandangan kepada ahli panel. Dan sekiranya warganet mempunyai pandangan ataupun komentar-komentar, bolehlah email ataupun PM personal laman web Facebook Jawi untuk penambahbaikan pengisian-pengisian kita pada akan datang. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Izwan kerana meluangkan masa untuk sama-sama berkongsi untuk topik LGBT. Moga-moga apa yang dikongsikan pada pagi ini sedikit sebanyak memberi penerangan dan celik akal kepada warganet dan masyarakat di luar sana. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada 28 Jun nanti dalam topik undang-undang syariah dan juga melindungi mangsa keganasan rumah tangga. InsyaAllah 28 hari bulan nanti topiknya undang-undang syariah. Adakah undang-undang syariah ini melindungi mangsa keganasan rumah tangga pula doktor. Jadi dalam tempoh PKP ini seperti mana kita tahu ramai di kalangan isteri-isteri menjadi mangsa kepada suami, menjadi mangsa keganasan rumah tangga. InsyaAllah pada 28 hari bulan Jun nanti jam lebih kurang pukul 10 pagi kita bersiaran secara langsung di Facebook Jawi insyaAllah. Dan sebelum saya mengundurkan diri, saya memohon maaf sekiranya ada kelemahan dan kekurangan pihak kami, dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak teknikal yang membuat siaran langsung pada pagi ini, dan juga saya ucap terima kasih kepada cawangan penyelidikan Jawi kerana menganjurkan Jawi Special Talk pada pagi ini. Jadi dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya menutup siaran langsung Jawi Special Talk LGBT bimbing ataupun boycott. Sekian, terima kasih.